Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lalu berkata Imam al-Allamah Syekh Al-Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-25, Al-Istiqamah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa gelisah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Thauban dari Nabi SAW diceritakan bahawa beliau bersabda, Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira dinikum as-salatu wa lam yuhafidha 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Istiqamahlah kamu dan jangan sekali-kali menghitung-hitung amalmu. Ketahuilah bahawa sebaik-baik amalan agamamu adalah solat. Tidak ada yang mampu menjaga wuduk selain orang yang mukmin. Guru kami berkata, ini Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, istiqamah adalah suatu darjah yang dengannya, dan dengan istiqamah, kesempurnaan dan kelengkapan perkara-perkara kebaikan yang wujud. Dengan istiqamah, berbagai kebaikan dan disiplin kebaikan, segala kebaikan dan disiplin dalam kebaikan itu wujud. Orang yang mampu menjalankan istiqamah dengan ibadatnya, orang yang tidak mampu menjalankan istiqamah dalam ibadatnya, maka usahanya menjadi sia-sia dan perjuangannya dianggap gagal. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benang-benang, yang mengait benang-benangnya yang sudah dipintal dengan kuat kemudian menjadi tercerai-berai. Barang siapa tidak istiqamah dalam menetapi sifat baiknya, maka dia tidak mampu memperbaiki dan meningkat naik dari satu makam ke makam berikutnya, serta tidak mampu mempertegaskan perilakunya mengarah kepada kepastian kebaikan. Istiqamah merupakan syarat utama bagi orang yang pemula dalam menjalani perjalanan sufi. Statusnya masuk kalkulasi hukum-hukum dasar perjalanan awal sufi, yakni diambil kira sebagai syarat kepada perjalanan awal sufi. Sebagaimana kewajiban orang yang ma'rifatullah untuk tetap beristiqamah di dalam menjaga adab-adabnya. Betul lah. Di dalam menjaga adab-adabnya, dalam menerapkan pelbagai etika, dalam menjaga adab-adabnya, maka di antara tanda-tanda istiqamah bagi sufi yang pemula adalah ketiadaan perubahan pelaksanaan ibadatnya meskipun hanya sekejap. Sedangkan tanda-tanda istiqamah bagi sufi yang berada di tengah-tengah perjalanan sufi adalah keharusan dia untuk tidak berhenti dalam tahapan perjalanan sufinya dari satu makam ke makam berikutnya dengan pemberhentian atau istirahat. Adapun bagi sufi di peringkat akhir, di antara tanda-tandanya adalah ketiadaan hijab
Ketiadaan hijab dalam keberlangsungan ma'rifatullah. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada pagi ini ialah istiqamah. Istiqamah satu lafaz yang difahami dengan maksud berterusan. Melakukan sesuatu tanpa berhenti sehinggalah berakhir waktunya. Sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian. Maka seorang yang istiqamah berarti orang ini melakukan sesuatu sehinggalah kepada tamat tempohnya. Sama ada tamat tempohnya berarti kematiannya atau waktu yang dituntut untuk dia iltizam dengannya. Istiqamah satu sifat orang-orang beriman. Bahkan ia merupakan sifat wajib pada Rasul alaihissalatu wassalam. Dan sifat bagi orang yang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang soleh. Dan ialah satu perjuangan bagi orang-orang yang ingin memulakan, mendekatkan diri kepada Allah. Kerana memulakan kebaikan merupakan satu mujahadah. Tetapi meneruskan kebaikan sehingga sampai satu tempohnya merupakan satu mujahadah yang lebih hebat dan merupakan mujahadah yang lebih kuat. Sesiapa yang nak buat kebaikan, maka dia kena bersungguh-sungguh. Tetapi untuk menjadikan kebaikan itu berterusan, itulah yang paling sukar sekali. Dan nilai satu amalan yang sebenarnya bukanlah dikira dari sudut besar atau kecil amalan. Tetapi nilainya dikira dari sudut berterusan ataupun terputus amalan. Sabda Nabi SAW, khairul a'mal madama wa inqalla. Sebaik-baik amalan itu apa yang berterusan walaupun sedikit. Dan kerana itulah kita lihat Nabi SAW dan para sahabat baginda dan juga orang beriman di kalangan yang terpilih menekankan persoalan istiqamah dalam hal agama. Bukan satu istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Bagaimana disebut oleh sebahagian para ulama. Bahkan Allah Ta'ala menuntut hamba-hambanya untuk istiqamah. Tetapi Allah Ta'ala tidak menuntut hambanya untuk tunjukkan karamah. Allah tidak menjanjikan karamah kepada sesiapa yang ingin melalui jalan ini dengan maksud keinginannya untuk mendapat perkara-perkara yang aneh. Tetapi Allah menjamin bagi orang yang bersungguh-sungguh pada jalan ini, Allah berikan istiqamah. Dan istiqamah ini merupakan sifat para wali Allah. Bukan nilai sebenar bagi sifat para wali Allah bukanlah karamahnya. Tetapi nilai sebenar bagi wali Allah itu ialah istiqamahnya. Kerana karamah ini mungkin diada-adakan cerita. Mungkin ditambah-tambah cerita. Dan mungkin juga berlaku suatu kekeliruan antaranya dengan orang-orang fasik. Ini orang-orang fasik juga ditunjuk benda-benda pelik dia buat. Lalu orang pun kata dia karamah. Jadi kekeliruan. Tetapi istiqamah tiada kekeliruan antara dia dengan orang fasik atau munafik. Ia merupakan satu tapisan yang jelas. Kalau kita cerita tentang karamah, saya katakan karamah ni ada tokok tambah. Dan karamah juga boleh lakukan pembohongan. Ada diceritakan oleh sebahagian ulama, ada seorang dia nak angkat dirinya untuk dianggap sebagai karamah, maka dia tertulis pada batu nisannya dengan pelbagai gelaran ulama, syekh, sekian. Nanti bila dia mati, dia suruh letak batu nisan ini supaya orang agungkan dia sesudah mati. Dia melakukan demikian. Ada yang cuba untuk mendapatkan kuburnya di sebelah orang-orang soleh supaya dia juga dipandang soleh. Walau dia tidak begitu. Maka ini perbuatan orang yang cuba untuk angkat diri dia. Hatta ketika mati pun dia nak angkat dirinya hebat. Tetapi istiqamah bukanlah suatu kepura-puraan. Dan bukanlah satu penipuan. Ia satu benda yang paling jelas bagi seorang beriman. Ketika mana setiap orang mendakwa dia bagus, dia baik, dia itu, dia ini, maka segala perkataannya akan dilihat pada perbuatannya. Maka kalau benar perbuatannya sehingga berakhir kehidupannya
maka seorang mengetahui dia istiqamah. Tapi kalau dia menjaja perkataannya semata-mata, kalau tidak ada perbuatannya, maka dia cuma mendakwa. Itu istiqamah, sifat yang paling jelas bagi orang yang soleh. Paling jelas. Semua orang soleh, di mana Allah Ta'ala kurniakan dia istiqamah, maka jelas kesolehannya. Dan kita pun boleh kenal orang yang kuat dalam agama, lemah dalam agama, bersungguh dalam agama, main-main dalam agama, pada sifat istiqamah. Kita tengok dia main-main, kejap ada, kejap tak ada. Kita tahu dia tidak istiqamah dan dia tidak bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat bagaimana kesungguhannya, melakukannya dengan pelbagai rintangan dan halangan, maka kita tahu dia orang jiwa kuat dan istiqamah. Pengarang kita memulakan dengan firman Allah dan surah Fussilat. Pada ayat yang ke-30, bila mana Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, lalu malaikat akan turun kepadanya. Untuk berkata, alla takhafu, jangan takut. Jangan takut apa pun yang berlaku. Jangan takut kepada apa pun implikasi kerana istiqamah. Jangan takut. Kamu berada dalam jaminan Allah. Wala tahzanu, jangan sedih apa pun yang hilang ketika mana kamu istiqamah. Takut pertama artinya, bila kita nak istiqamah, kita akan menghadap macam-macam depan tu. Jangan takut. Kerana kamu sudah berada dalam jagaan Allah. Wala tahzanu, jangan sedih. Kerana seorang istiqamah mungkin dia sedih, bimbang hilang sesuatu daripada dirinya. Hilang beberapa nikmat. Hilang beberapa mut'ah, keseronokan. Maka jangan sedih. Wa abshiru, bahkan sentiasa bergembira. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada kamu. Kata ulama, dalam makna ayat ini dia ada 5 makna. Ada 5 huraiannya. Yang pertama, bila Allah menyebut orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqamah. Apa maksud dia istiqamah? Pertama, dia istiqamah untuk menyatakan bahawa Tuhannya yang esa, yang satu. Tanpa berbelah bahagi. Ini istiqamah. Bahawa Tuhan yang esa. Tidak berbilang-bilang, bukan yang ada sekutu, tidak. Terus, mentauhidkan Allah yang esa. Bagaimana kata Bilal di hadapan pada pemuka penyembah berhala. Ahad, 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 ahad. Yang satu, yang satu, yang satu. Dan tidak ada ucapan lain yang disebut oleh Bilal bin Rabah. Sehinggalah beliau ini dibebaskan daripada seksaan. Dengan kemuliaan. Kerana tidak berkompromi dalam menyebut ahad, ahad, ahad. Tidak ada satu pun yang mampu memaksanya menggantikan kalimah itu. Yang Allah yang esa, Allah yang esa. Di hadapan mereka yang menyembah Tuhan yang banyak. Berhala-berhala. Ini istiqamah makna pertama. Pengakuan Allah yang esa. Yang kedua, kata ulama, maksud istiqamah dalam perkataan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, sumastaqam. Kemudian istiqamah ialah sentiasa mentaati Allah dan menunaikan fardunya. Tuhan Allah, ini orang istiqamah. Yang kata Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah yakni yang sentiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kefarduannya. Yang ketiga, maksudnya ialah istiqamah dari keikhlasannya dalam beragama. Sentiasa ikhlas, bukan hari ni buat untuk orang tu, hari ni orang ni. Semua keadaan dibuatkan Allah. Maka ini istiqamah. Keikhlasan dalam semua perbuatannya. Dan yang keempat, maksud istiqamah di sini ialah perbuatannya sebagaimana perkataannya. Setiap kali apa dia cakap, itu yang dia buat. Itu kita selalu ingatkan. Tentu berhati-hati dengan apa yang keluar daripada mulut kita. Siapa yang keluar daripada mulut kita, kalau ia berkait dengan hak Allah atas kita, maka Allah Ta'ala akan minta bukti. Orang kata, saya beriman pada Allah. Maka pasti ada pembuktian yang Allah nak tengok. Bagaimana Allah sebut dalam Quran. Ahsiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah mereka menyangka cukup mereka berkata kami sudah beriman walhal mereka tidak diuji? Mereka pasti diuji.
sebagaimana diuji orang-orang terdahulu sebelum mereka. Untuk mengetahui siapa yang benar di kalangan mereka dan siapa yang berbohong. Artinya apa yang kita kata hari ini? Kalau dia berkait dengan hak Allah, maka Allah minta bukti. Dan kalau kita berkata berkait dengan hak kita, kita cakap, saya gagah, saya kuat, saya sekian, maka juga diminta bukti. Allah pasti uji kita dengan apa yang kita cakap. Itu kita sebut selalu. Apa yang berlaku pada kita hari ini? Sebagian besarnya ialah apa yang kita cakap semalam. Yang berlaku pada kita hari ini ialah apa yang kita cakap semalam. Yang kita cakap sekian, maka Allah akan uji. Supaya tidak ada yang berani mengeluarkan perkataan secara bohong. Atau sombong. Atau menyebut suatu ketegasan tanpa menyandarkan kepada Allah. Dengan kata tegas, esok saya mesti jumpa awak. Jangan kata mesti, macam tu sebut insya-Allah. Mesti. Maka Allah pasti akan ujinya untuk dia menyebut kata mesti tadi. Apakah dia dapat atau tidak. Ini setiap perkataan kita. Pasti dituntut untuk dilaksanakan. Perkataan kita ialah hutang untuk perbuatan kita. Maksudnya kalau kita bercakap, dia jadi hutang. Sehingga kita laksanakan, kita bayar dengan perbuatan. Nanti awak susah, saya tolong awak. Dia jadi hutang. Maka Allah uji betul dia susah, apakah kita tolong waktu itu. Bagaimana kita pernah cakap. Nanti kalau berlaku apa, awak jangan memang saya ada. Maka betul berlaku apa-apa pada dia. Apakah kita ada atau tak ada. Setiap perkataan kita adalah hutang. Yang perlu dibayar dengan perbuatan. Dia hati-hati cakap. Seorang suami hati-hati cakap. Kalau dia hutang. Isteri juga hati-hati. Kadang kita kata, kalau awak sakit, saya jaga awak. Awak jangan memang. Saya tak suruh ni. Saya jaga. Maka dia jadi hutang. Yang kita mesti jaga dia. Kadang orang kata, kalau sekiranya ada orang nak aniaya awak, saya akan bela awak. Maka dia jadi hutang. Maka dia berbohong dalam percakapan. Itu kita tengok. Ramai dalam muamalah kita cakap-cakap sama kita. Sehingga bila berlaku harinya kita dapati dia berbohong dengan apa pun dia cakap kita. Dia kata nak backup kita, nak jaga kita. Dia kata itu dan punya tidak. Oleh sebab itu, tuan-tuan, gantikan segala kesilapan perkataan kita dengan istighfar pada Allah. Yang kita cakap. Tak kira yang kita cakap pada anak-anak, pada pasangan kita, pada kawan-kawan kita, pada pekerja kita, pada semua orang sekeliling kita, maka gantikan dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah tak menghukum kita dengan apa yang kita cakap. Di luar kemampuan kita. Sebab kita boleh cakap tu bunyi gagah je. Tapi bila nak buat tu lemah. Oleh sebab itu di antara makna istiqamah itu perbuatannya sama macam dicakap. Sama. Dan yang kelima ialah keadaan rahsianya sama sebagaimana keadaan nyatanya. Itu istiqamah. Maksudnya depan orang macam tu, belakang orang pun dia macam tu. Kalau depan orang dia mengaji, belakang orang pun dia mengaji. Kalau depan orang dia jaga dirinya daripada melakukan perkara yang dilarang, belakang orang pun sama, dia tak akan buat. Maka 5 benda ini maknanya istiqamah. Dengan maksud, qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Yang kata Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah. Apa maksud Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah? Itu terus istiqamah dengan menyatakan Allah yang esa. Terus istiqamah dalam mentaatinya. Terus istiqamah dalam ikhlas kepadanya. Terus istiqamah dalam perkataan dan perbuatannya. Terus istiqamah dalam keadaan nyata dan sembunyinya. Kata orang beriman ini perumpamaannya seperti gunung. Dalam istiqamah. Kita perhatikan gunung. Apa yang kita boleh belajar daripada gunung? Istiqamah. Sabar. Sekiranya panas kemarau menggelegak, gunung tak akan cair. Sekiranya sejuk membeku, gunung tidak akan beku. Sekiranya datang ribut taufan yang kuat, gunung tak akan bergerak. Tak melayang dia. Sekiranya datang banjir besar, gunung tak akan hanyut. Maka itu orang beriman. Orang beriman lihat dirinya seperti gunung. Kita sebut tadi kalau datang panas, melampau, apakah gunung akan cair? Apakah tuan-tuan pernah tengok gunung cair? Dan kedatangan kepanasan, kemarau. Gunung macam tu. Datang pula sejuk. Yang melampau, apakah gunung beku? Gunung tak beku. Walau
terkandung atasnya segala ais yang membeku. Tapi gunung, dia tak beku. Dalam liputan ais dan salji, gunung itu tetap gunung. Kalau dikorek salji, dia adalah gunung dan tak akan berubah sifat dia. Dan kalau datang angin ribut, gunung tak akan terbang. Sekuat mana pun gunung tersebut. Dan kalau sekiranya datangnya banjir, maka gunung dia tak akan hanyut. Walaupun dia mungkin tenggelam, tapi dia tak akan hanyut. Duduk situ dia. So, bagaimana kita nak mempelajari falsafah istiqamah seperti gunung? Kita kaya tak berubah. Kita susah pun tak berubah. Kita sihat tak berubah. Kita sakit tak berubah. Ini keadaan orang beriman. Kalau dia sakit macam tu, merangkak pun dia solat. Merangkak dia solat. Berpimpin dia solat. Bersandar. Apapun cara, tinggalkan solat tidak. Atas katil dia akan solat. Atas kenderaan dia akan solat. Sebagaimana di masjid dia solat. Dan kalau dia kaya, pun sama. Tak pernah kayanya melarakan dia. Sama. Kalau dia miskin apa-apa ke dana, pun sama. Ini orang istiqamah. Dapat dilihat bagaimana kita ceritakan gambaran seperti sebuah gunung. Kalau sekiranya kita dapati diri kita macam tu, maka bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, Allah jadikan saya sihat istiqamah, sakit istiqamah. Kaya ke, miskin ke, kahwin ke, bujang ke, ada anak ke, tak ada anak ke, sama. Ada orang sebelum ada anak istiqamah, ada anak sibuk, tak ada. Ada orang bujang istiqamah, kahwin, ruyuk, hilang. Ada orang kahwinnya bagus, lepas bercerai, hilang. Dia tidak istiqamah dalam agama. Maka perhatikan semua keadaan-keadaan perubahan diri kita. Keadaan kita akan berubah, tapi agama jangan berubah, maka kita istiqamah. Dan kita mungkin berubah dari muda ke tua. Sihat, sakit. Daripada seorang, berdua, bertiga, berempat. Daripada 4, 5, seorang balik. Berubah. Anak besar, soal asrama, dah kerja. Dulu kita mungkin berempat ke masjid dengan anak-anak kita. Berlima, berenam. Ini anak-anak kita ada haluan dia. Apakah kita tetap kekal dengan haluan kita? Maka perhatikan diri kita ni akan berubah dari secara fizikal, waktu dan sebagainya. Tetapi agama jangan berubah. Satu agama ni benda yang tak boleh diubah. Tak boleh diubah dan tak boleh kita biarkan ia lemah. Dia mesti sentiasa hidup sebagaimana hidupnya jantung dalam badan. Tuan-tuan lemaskan jantung dia tak tua. Jantung macam tu. Ketika badan tuan-tuan mengecuk dan sebagainya, jantung dia tak ngecuk. Jantung kekal bergerak. Terus berdetik, terus bernafas. Untuk kita terus hidup. Walaupun fizikal kita macam mana, jantung tak bergerak. Kalaupun kita tidur, dia bergerak. Dia tak akan berhenti. Sehinggalah kita ditakdirkan mati, maka dia pun berhenti. Maka itulah agama kita. Agama ni jantung hidup kita. Dia, kita akan pastikan dia akan kekal kuat. Kekal. Ini yang kita namakan istiqamah. Dan Allah Ta'ala sebut. Kalau kita baca ayat ini dan kita mendetailinya. Kata Allah, orang-orang yang istiqamah, malaikat akan turun kepadanya. Apa maksud malaikat akan turun? Yang pertama, kata ulama, malaikat turun waktu hidupnya lagi. Iaitu, malaikat ni di antara kerjanya, dia mendatangkan satu suasana yang disebut sebagai sakinah. Contoh kita duduk dalam majlis ilmu. Malaikat ampunkan saya. Kerana suka dengan apa yang kita buat. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibin ilm ridhan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat mengampunkan sayap kepada para penuntut ilmu kerana suka apa yang dia buat. Setiap kali kita duduk dalam majlis ilmu, kita berada dalam teduhan sayap-sayap malaikat. Tetapi bila kita dapat teduhan, kita pun rasa senang, seronok, tenang. Kita pun rasa ada suasana yang menginsafkan. Maka ini keberkatan yang malaikat turunkan. Maka Allah jadikan malaikat ini kepada orang beriman yang istiqamah, bahawa dia sentiasa rasa kuat dan tidak pernah berduka cita. Yang kedua, makna turun malaikat ialah malaikat turun betul.
ketika mana manusia hampir nak mati. Kerana ketika mana dia beribadat dengan tempoh yang panjang, sehingga datang malaikat maut mengambil nyawa dia. Maka dia pasti terfikir tentang hasil ibadat dia. Hasil ketaatan dia pada Allah. Dan malaikat pun berkata, jangan takut, jangan bimbang. Bahkan bergembira dengan syurga dengan telah apa yang telah kamu lakukan. Artinya, tentang kita, bila buat baik, maka secara fitrah manusia bertanya, apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Dengan saya jujur dalam muamalat. Saya tak menipu. Saya tak pernah aniaya orang. Apa yang saya dapat? Dan kebaikan saya buat hari ini. Maka Allah Ta'ala beritahu, apa yang kamu dapat? Dua malaikat beritahu, gembiralah kamu dengan syurga Allah. Dan tiada lagi ketakutan, kebimbangan. Setengah ulama menafsirkan makna tidak takut dengan apa yang kamu hadapi selepas kematian. Dan tidak bimbang dengan orang-orang hidup yang kamu tinggalkan. Orang beriman bila dia mati, dia tiada lagi kebimbangan meninggalkan anak-anaknya kecil, pasangannya dan orang yang disayangi. Kita kan macam ni perangai kita, manusia. Bila kita nak pergi jauh, kita mesti ingatlah orang-orang kita sayang ni, anak, isteri, suami, adik-beradik kita, keluarga. Ni kita nak musafir jauh ni. Kalau kita tengok kita nak musafir ke Mekah je, seminggu ke, 2 minggu ke, kena pula ada anak kecil. Kena pula ada mak ayah yang kita sayang. Tinggal sedih tak sedih. Saya fikir kita siap kalau berlaku apa-apa macam mana. Walaupun kalau kita ada pun kita tak boleh buat apa. Tapi kita sebagai fitrah manusia. Maka Allah Ta'ala tenangkan orang beriman. Dalam perjalanan jauh yang akan dilakukannya sehingga bertemu dengan Allah. Maka jangan bimbang tentang perjalanan yang jauh ini. Kerana bersama kamu pemeliharaan Allah. Dan jangan juga kamu bimbang dengan orang-orang yang kamu tinggalkan di belakang. Kerana Allah Ta'ala jaga mereka. Itu tuan-tuan lihat. Orang-orang soleh. Apa yang mereka tinggalkan? Keselamatan kepada anak-anaknya. Kepada orang yang disayanginya. Ini Rasulullah SAW. Nabi sentiasa bimbangkan umat dia. Sayangkan umat dia. Sebagaimana Nabi SAW sayangkan isteri-isterinya. Dan anak-anaknya. Cucu-cucunya. Sebagai fitrah seorang manusia. Sampai masa Rasulullah wafat. Yang Rasul tinggalkan di belakangnya orang yang pernah dibimbangi dalam hidup baginda. Umatnya. Dan orang yang amat disayanginya. Isteri dan anak-anak cucunya. Namun kerana Rasulullah SAW istiqamah dalam hidupnya. Maka lihat bagaimana Allah menjaga umatnya. Maka umat Rasul terjaga sampai hari ini. Umat Nabi Muhammad tu terjaga. Dan kewafatan Rasulullah, umat ini bertambah dan bertambah dan bertambah. Rasulullah menjaga, Allah Ta'ala menjaga semua benda yang Rasulullah sayang. Semua benda yang Rasulullah cinta. Allah jaga sunnah Nabi. Allah jaga wahyunya. Allah Ta'ala menjaga para sahabatnya. Allah menjaga kalangan orang-orang soleh yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kita. Kita kalau hidup mentaati Allah, kita akan mati. Kalau antara kebimbangan kita, orang-orang yang kita sayang, isteri kita, pasangan kita, anak-anak, maka Allah menjaganya. Maka orang yang mati ni tak akan ada kebimbangan. Dia fikir anak ni tak lepas lagi SPM, tak ada. Dia hilangkan semua fikiran itu. Sehingga dia melihat syurga untuk menjadikan dia bergembira selalu. Dan apa pun yang ditinggalkan, akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kerana dia menjaga Allah, maka Allah jaga apa yang dia ada. Ihfazillah. Yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Dan satu hadis, Rasulullah bicarakan tentang istiqamah. Nabi kata, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kamu. Jangan berkira sangat dengan amalan. Jangan kita ni hitung amalan kita. Oh, saya dah pergi umrah 2 kali, haji 2 kali. Kita pun hitung jadi macam banyak. Lalu kita pun tak nak buat. Saya dah sedekah banyak ni. Saya dah buat tu, buat ni. Kata Rasulullah SAW, teruskan buat baik. Walan tuhsu, jangan berkira-kira. Jangan rasa banyak amalan kita. Jangan rasa dah cukup amalan kita. Terus buat. Betul kita. Bila buat satu amalan, menjadi salah satu penyakit. Dia katakan dah buat.
Kita khatam Quran sekali. Dah khatam dah. Pas sudah tak khatam lagi. Kita belajar Quran masa kecil. Belajarlah lagi Quran. Dah belajar dulu. Dan setengah pula yang belajar agama. Datanglah lagi belajar. Saya dah masuk darjah khas dulu. Tentang kata Rasul, lan tuhsu, jangan berkira. Yang kita dah buatlah, tapi yang masih masa yang masih ada kita buat. Kita perumpamaannya macam makan. Kita berkira ke bab makan? Kita dah makan kemarin, malam dah makan, tahun lepas dah makan. Apakah kita kata, hari ni tak payah makan sebab semalam dah makan? Itu cakap sekejap je lepas 2 jam, langsung balik makan. Saya pagi tadi pun makan. Kenyang ni. Tunggu lagi sejam. Lapar balik lah rasa. Makan. Kita tak mungkin akan istighna merasa cukup dengan makanan kita. Sesedap mana pun kita makan, sekenyang mana pun kita pernah kenyang, tetap lepas tu kita akan makan lagi. Ni Ustaz ni kenyang ni macam tahan sebulan. Itu cara bercakap. Gerak 2 jam, minum air pula, ngeteh pula. Kata tahan sebulan perut tu. Ayat dia, Ustaz ni kenyang ni. Saya ingat sebulan tahan ni. Sampai sebulan sejam je. Cepat no turun, gegar. Kereta kuat sangat gegar. Ustaz turun balik. Akhir 2 pinggang pula ambil rebus. Lepas kata kenyang macam sebulan tu. Dia kenyang macam 9 bulan. Ambil balik. Kerana tak mungkin kita istighna atau rasa cukup. Kalau kita tak pernah rasa cukup dengan syahwat, yang tak beri apa faedah yang banyak pada kita. Bagaimana kita merasa cukup dengan ketaatan yang beri faedah yang banyak pada kita. Oleh sebab itu Nabi mengingatkan kita, istiqamah, jangan berkira. Ada tulis ada derma banyak ni, macam banyak dah. Dari tahun ni tak nak derma. Jangan ditulis saya dah semayang banyak ni, macam dah banyak dah. Jangan ditulis saya dah menuntut ilmu banyak ni, macam dah banyak dah. Tak perlu lagi menuntut ilmu. Jangan kata saya dah buat itu dan ini. Tentang buang hitungan. Dalam amalan jangan pernah kira. Seolah-olah kita baru memulakan. Wa'lamu, ketahuilah. Anna khaira dinikum as-salat. Sebaik-baik agama kamu ialah solat. Kita dah sebut semalam, ibadat yang paling hebat ialah solat. Solat merupakan satu ibadat yang Allah berikan pada semua Rasul. Tidak ada Rasul yang diutuskan. Dan Nabi. Melainkan mereka diberikan solat. Yang semua kena solat. Tetapi Nabi SAW diberikan solat yang paling sempurna. 5 waktu sehari semalam. Kesempurnaan dari sudut pahala. Kesempurnaan dari sudut perbuatan solat. Kesempurnaan dari sudut waktu. Waktu daripada subuh sampai isyak, kesempurnaan dia. Dan kesempurnaan dari sudut menyempurnakan amalan yang lain. Ini solat yang sempurna. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, sebaik-baik agama kamu solat. Jadi kalau kita nak nilai agama kita, sejauh mana kita mendatangi solat. Keikhlasan kita, kekhusyukan kita, kesungguhan kita. Penjagaan waktu solat kita, penjagaan tempat solat. Ini semua merupakan nilai agama dia. Kalau jenis solat tak kira waktu, maksudnya solat dia tak disiplin langsung. Sempat solat. Ini orang tidak baik agama. Orang yang baik agama, dia akan meletakkan disiplin yang ketat pada solat dia. Nak solat, dia berapa jam nak solat, dia pun dah teringat, lagi sejam nak zuhur. Dia dah teringat. Kejap lagi asar. Dia bukan jadi, dah masuk asar ke? Tak perasan. Bukan begitu orang sebaik-baik agama. Sebaik-baik agama, dia mengetahui waktu solatnya. Dan dia mengetahui di mana posisinya ketika solat. Sebagai dia ikut dang dia nak solat kat mana. Bukan posisi orang yang baik. Kita orang beriman bila baik agama kita, bila kita nak solat, kita cari tempat terbaik solat. Dan suasana terbaik. Keadaan yang terbaik. Kali itu kata Rasulullah, sebaik-baik agama kamu ialah solat. Walan yuhafidha 'alal wudu' illa al-mu'min. Tidak mampu menjaga wuduk itu melainkan orang beriman. Tanda-tanda orang beriman sebenar bagaimana dia menjaga wuduk dia. Kalau kita perhatikan yang mana kita jaga wuduk. Apakah kita sekadar jaga waktu kita nak solat? Lepas solat, apakah wuduk itu masih dipelihara dan dijaga? Nabi SAW sentiasa berwuduk. Sentiasa dalam wuduk.
Rasulullah bila qada hajat, sahabat dah tahu lepas tu Nabi akan berwuduk. Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat yang berkhidmat dengan Nabi SAW akan membawa air untuk Nabi berwuduk. Setiap kali Nabi keluar bilik air ataupun Nabi keluar daripada qada hajat, Nabi akan berwuduk. Jadi Nabi tak biarkan dirinya dalam keadaan tidak wuduk. Bahkan seorang sahabat satu hari beri salam pada Nabi SAW, Assalamualaikum. Nabi tidak menjawabnya secara terus. Melainkan Nabi berwuduk, kemudian selepas Nabi wuduk, Nabi jawab Waalaikumsalam. Kalau Rasulullah tidak mahu menyebut nama Allah dalam keadaan dia tidak ada wuduk. Kerana lafaz salam ada nama Allah, itu Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita menyebut lafaz nama Allah sebagai doa kepada orang beriman. Kalau Rasulullah dia tak akan jawab salam dalam keadaan dia tak ada wuduk. Dan Nabi SAW tidak tidur tanpa wuduk. Hatta kalau Rasulullah bersama dengan isterinya, Nabi segera mandi wajib. Untuk dia tidak berada dalam keadaan hadas besar. Atau kalau Nabi SAW sekali-sekala bila mendatangi isteri tidak mandi terus. Untuk menunjukkan keharusannya. Nabi pun berwuduk. Dan kita tahu makruh orang bila makan dalam keadaan dia berhadas besar. Melainkan dihilangkan kemakruhan dengan berwuduk. Orang misal kata dia dalam hadas besar. Dia kalau seorang lelaki dalam keadaan junub. Bersama isteri, turun bawah makan roti canai. Makan nasi. Tanpa dia wuduk terlebih dahulu, maka hukumnya adalah makruh. Dia tak dilarang tapi makruh. Supaya dia ambil wuduk dulu, kemudian dia boleh makan. Artinya kita lihat dalam penjagaan wuduk, disebut oleh Nabi SAW. Tablughu hilyatul mu'min. Hiasan orang beriman akhirat kelak mengambil kira dari bagaimana cara dia berwuduk. Lagi sempurna wuduknya, kerak wuduknya, maka akan lebih paling cantik dia waktu dibangkitkan akhirat kelak. Kata Nabi SAW, innakum satub'athuna ghurran muhajjalin. Kamu akan dibangkitkan dengan keadaan kesan-kesan wuduk kamu. Dan Nabi SAW mengenali umatnya dengan kesan wuduk. Kenal umat Rasulullah dengan kesan wuduk. Yang lain tak kenal. Kenal juga lambatlah kenal. Yang mula-mula Rasul kenal umatnya ialah kesan wuduk. Dan akhirat kelak orang beriman, mereka dibangkitkan dengan keadaan cahaya wuduk di wajah mereka dan di setiap sendi-sendi ataupun anggota badan yang kena air. Maka wuduk merupakan syarat sah kepada ibadat solat. Supaya seolah-olah orang beriman ni, dia sentiasa bersedia untuk solat bila-bila masa. Bila keadaan memerlukan dia solat. Kerana wuduk dia ada. Wuduk ini umpama senjata bagi orang yang berperang. Kalau orang berperang kan senjata dia sentiasa kena ada. In case musuh serang ikut mana pun senjata dah tersedia. Tak adalah bila musuh serang barulah nak cari senjata mana. Tidak. Wuduk senjata orang beriman. Syaitan tak mampu mendekati orang sentiasa iltizam dengan wuduk. Iltizam. Kalau kita wuduk ni bukanlah benda yang susah secara perbuatan. Tapi sukar untuk istiqamah. Kita rasa, malaslah nak berwuduk. Padahal satu perbuatan yang ringkas. Wuduk dah selesai. Bukanlah susah sangat pun kita wuduk tak sampai 1 minit mungkin. Kat rumah kita yang kemudahan airnya. Kat surau ada kemudahan airnya. Taklah sampai kita ambil wuduk sampai kena bayar air banyak lepas tu. Tapi ini benda yang kita kurang cakna bahagian kita. Bukan anak-anak kita juga didiklah dia dengan wuduk. Anak-anak kita, selain kita didik suruh dengar cakap itu dan ini. Didik dia untuk dia berwuduk. Supaya dia sentiasa berada dalam keadaan bersih hidup. Ada ambil wuduk belum? Ambil wuduk. Biar sentiasa ada wuduk. Ni sekolah-sekolah yang bagus. Dia didik anak-anak muridnya berwuduk. Anak murid wuduk dan siapkan tempat wuduk. Yang guru kami ingat kalau zaman kami belajar, kalau mengantuk dalam kelas, hukumannya ialah ambil wuduk. Walaupun dah ada wuduk. Tengok dia ngantuk, bangun, ambil wuduk. Kalau pelajar tu ngantuk, dia angkat tangan, ustaz, saya nak ambil wuduk. Tak tahu, ini ngantuk. Itu cara dia untuk membina satu peribadi yang iltizam dengan wuduk.
Bukan denda, ngantuk je tampar, ngantuk je rotan. Itu bukan satu benda yang memberi kebaikan. Kita orang Islam, kita kalau nak hukum orang, anak kita ke, anak murid kita ke, orang bawah kita, cuba hukum dia dengan sesuatu yang akan membina kepribadian dia. Bukan melepaskan geram kita. Kita sentiasa hukum orang kerana lepas geram kita. Bukan dengan tujuan membina kepribadian orang. Dan bila kita marah seseorang, lalu kita terus menterjemahkan amarah kita. Akhirnya dia tak beri faedah pada kita, tidak juga pada dia. Kalau anak-anak kita misalnya, kita hukum dia dengan sesuatu yang beri faedah pada dia. Ni, apa surah ni? Ni istighfar. Ni, pergi solat duha. Pergi ambil wuduk. Satu cara disiplin. Tengok, gaduh diorang ni. Apa gaduh ni? Abang bergaduh, adik bergaduh. Pergi dua-dua pergi ambil wuduk. Biar jangan gaduh. Kita kalau kita rotang dua-dua, pukul dua-dua, faedah dia banyak atau tidak? Dia tidak membina kepribadian dia secara khusus. Tengok anak-anak bergaduh, pergi ambil wuduk. Biar hilang marah belaka dua-dua ni. Ambil wuduk. Dia ambil wuduk, solat dua-dua. Solat. Lepas solat, salam doa. Baik dia. Begitu cara kita cuba mengolah bentuk hukuman kepada orang yang di bawah kita. Dengan cara yang beri manfaat pada dia. Awak menipu cakap menipu. Pergi ambil wuduk. Pergi ambil wuduk. Kafarah menipu awak. Ni pekerja kita datang. Kenapa lambat? Jalan jam lah bos. Kawan dia kata, bos bukan jalan jam. Dia berhenti tepi jalan, telefon orang. Sembang. Saya duduk belakang dia, tak jam. Awak tipu potong gaji. Tak beri faedah. Awak tipu, pergi ambil wuduk. Bila kafarah dosa tipu awak tu, pergi ambil wuduk. Saya nak tengok awak ambil wuduk. Dan akhirnya dia mendidik dia untuk jadi lebih baik. Kerana itu bila kita hukum seseorang, nilaikan hukuman tadi dengan cara yang menguntungkan dunia dan akhirat. Kita pun untung, dia pun untung. Bukan hukuman tadi hanya nak lepaskan geram. Akhirnya kita tak untung, dia pun tak untung. Dan dia menambahkan rasa bersalah kita. Bila kita hukum dengan cara salah, bertambah rasa salah kita. Asalnya dia salah. Tapi bila kita hukum dia cara salah, kita pula rasa bersalah. Salah dia tu pindah pada kita. Jadi kita tak dapat ketenangan dia. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh kita supaya istiqamah dengan cara tidak mengira amalan. Kemudian menyuruh kita dari sudut kunci istiqamah itu jaga solat. Dan menyuruh kita bagi membantu sentiasa berada pada ruang bersedia untuk solat dengan menjaga wuduk. Para ulama menyatakan bahawa istiqamah tidak akan berlaku melainkan dengan 5 keadaan. Bila Rasul menyebut jagalah amalan, jangan begitu. Maka istiqamah ini tidak berlaku melainkan dengan 5 keadaan. Yang pertama, lidahnya sentiasa istiqamah dalam menyebut nama Allah dan memujinya. Yang kedua, dirinya sentiasa istiqamah dalam mentaati Allah Ta'ala dengan rasa malunya. Yang ketiga, hatinya sentiasa istiqamah dengan rasa takut dan harapnya kepada Allah. Yang keempat, rohnya sentiasa beristiqamah dengan sifat benar dan sifat sucinya. Dan yang kelima ialah rahsianya dengan sentiasa istiqamah dalam membesarkan Allah dan menunaikan janjinya. Kita ada istilah roh dan rahsia. Kita faham tentang lidah, kita faham tentang fizikal, kita faham tentang hati. Baik, bila kita sebut roh dan rahsia, apa itu roh dan apa itu rahsia? Tentang hati ni benda yang maklum lah, kita tahu dalam hati kita. Manakala kalau kita sebut roh yang ni dari sudut semangat kita yang berterusan untuk bersifat benar dan menyucikan diri kita. Roh yang baik, ini orang-orang yang sentiasa meletakkan suatu misi dia. Suatu misi dia untuk menjadikan benar adalah cara dia hidup. Dan safa, suci cara dia hidup. Manakala kalau kita sebut rahsia, asir. Sir ini maksudnya suatu yang kita buat depan orang ke belakang orang ke sama. Sentiasa membesarkan Allah. Depan orang kita bercakap tentang membesarkan Allah, belakang orang bersama. Ini panggil asir. Suatu yang menjadikan perwatakan kita sama dalam semua keadaan. Kata Abu Ali Daqqaq, istiqamah ni satu darjat.
yang dengannya sempurna segala kebaikan dan menjadi lengkap. Jadi, kalau orang tu dia tak istiqamah, kebaikannya tak akan sempurna dan tak akan lengkap. Kemudian katanya lagi, kata Ibnu Qasim, dengan istiqamah kebaikan akan berada dalam sistem dia. Bila kita istiqamah, dia ada sistem. Dia bukan ada masa buat, tak ada masa tak buat. Tak, dia sistem. Hidup ini adalah sistem. Tuan-tuan tengok. Mana syarikat berjaya mesti sebab dia ada sistem. Dia ada sistem. Dia buka cawangan 10, 20, dia ada sistem. Kalau tuan-tuan beli kopi kat sini, dan kopi kat sana dengan sistem yang sama, rasa sama. Rasa sama. Tuan-tuan tengok ni rangkaian kedai-kedai yang punya sistem. Kalau mi mamak sini dengan mi mamak sama. Sama-sama rasa mamak ni. Tak ada beza. Sama ya. Sebab dia ada sistem. Kalau orang tu misalnya, dia orang bersistem dalam ilmu. Dia cakap kat mana pun dia ada sistem dia. Depan dia orang cerdik ke, orang tak bercerdik ke, dia cakap dengan sistem dia. Jadi orang dapat dengar dan memahami dengan baik. Dan kalau orang tu orang yang bagus ibadat, dia ada sistem dia ibadat. Maka ini disebut istiqamah, sistem. Maka kalau dah ibadat kat Masjidil Haram, dia balik Malaysia sama. Dalam Masjidil Haram, bukan main kepalang dia jaga. Datang Malaysia, haram tak pergi masjid. Kat sana rajin pergi Masjidil Haram, kat sini haram pergi masjid. Tak pergi masjid. Maksudnya, dia tak ada sistem. Kalau tuan-tuan tengok orang yang ada sistem dalam ibadat. Dia duduk Mekah, dia duduk Madinah, dia duduk Malaysia, dia musafir. Sama. Tak ada beza baca Qurannya, zikirnya. Ini orang-orang yang punya istiqamah. Kenapa? Akan muncul sistem dalam hidup dia. Jadi orang yang gagal istiqamah, dia tak akan ada sistem dalam hidup. Sempat buat, tak buat, tak sempat, tak payah buat. Ini orang tak ada sistem. Dan orang ni tak akan berjaya. Kalau tuan-tuan tengok bisnes yang berjaya kan ada sistem. Maka agama yang berjaya juga. Sistem tu telah ditetapkan oleh Allah lagi. Tengok sembahyang kita. Ada sistem. Tuan-tuan solat Zuhur dekat Malaysia dengan tuan-tuan solat Zuhur dekat Tanzania sama. Sistem. Tuan-tuan buat solat ni. Tuan-tuan mengaji Quran kat sini, tuan-tuan mengaji Quran kat China, sama. Sistem. Dengan bahasa Arabnya, dengan mushafnya. Tuan-tuan puasa kat sini, dengan tuan-tuan puasa kat sana, sama. Sistemnya. Subuh, masuk waktu subuh, start. Nahan diri, masuk maghrib, buka. Tak adalah bila pergi Amerika, kita buka lepas zuhur. Sebab apa? Sebab lama sangat, sebab kita pun lepas zuhur. Tak ada sistem, maghrib. Akhirnya sampai waktu tengok anak bulan, ada sistem raya. Bukan suka-suka kita nak raya awal. Ada sistem. Sebab tu kita rasa gembira dengan raya, kerana sistem. Sebab tu istiqamah ialah sistem. Orang yang punya istiqamah, dia ada sistem dia. Dan orang yang tidak mampu istiqamah dalam ibadat, maka usahanya menjadi sia-sia, sirna, sia-sia. Dan perjuangannya dianggap gagal. Kata kita, bila buat amalan, kalau tak ada istiqamah, sebenarnya dia sedang mendekati kegagalan. Dan kelak kita nampak gagal tu. Contoh menuntut ilmu sebagai contoh. Ada sistem, tak ada sistem menuntut ilmu. Ada istiqamah atau tak ada istiqamah. Kita pun mula tak nak istiqamah. Akhirnya kita dapati kita tu akan tidak mendapat tempat. Di mana-mana madrasah ilmu. Dah tak ada dah. Kita tak istiqamah ke masjid. Lama-lama kita dah tak ada tempat. Nama kita sudah dipadamkan dan senari masjid. Kita tidak istiqamah dalam solat jemaah. Akhirnya kita dapati akhirnya nama kita sudah dipadamkan. Allah dah padamkan nama kita. Dah tak ada dah kita. Dah tak cenderung dah kita. Kita ni rajin bersedekah, rajin tolong orang. Tiba-tiba kita dah, mak, rasa malas dah. Lalu terpadam nama kita senarai. Tapi bila dah terpadam nama kita habis. Asalnya nama kita dicatat pada semua tempat. Tapi bila kita buat baik. Pertama nama kita dicatat pada kebaikan yang kita buat. Kalau katakan tuan-tuan buat satu amal kebaikan. Contoh mengaji Quran. Ngaji, tiap-tiap hari ngaji. Dicatat nama kalangan yang membaca nama Allah. Kemudian Allah catat nama kita di dada-dada orang beriman. Sebagai orang soleh. Maka orang pun kenal dia, orang soleh, orang baik. Dia catat. Orang soleh kenal dia.
Sebagai nama kita dicatat di sisi para malaikat muqarrabin. Kemudian nama kita dicatat di syurga Allah. Fulan bin fulan dah nama dicatat. Orang baik yang menghampiri syurga Allah. Kemudian namanya dicatat di kalangan orang-orang yang diterima, makbulin. Tiba-tiba seorang ini mula tidak istiqamah. Lalu namanya dibuang daripada ahli Quran. Tak ada. Kemudian namanya dibuang daripada dada-dada orang soleh. Orang soleh sudah tidak mengenali sebagai soleh. Mamak tu dah tak ada dah dia. Abu tu dah tak ada dah. Hali tak ada dah. Di sisi orang soleh namanya sudah tercabut. Tak ada. Bahkan dilupakan namanya. Walaupun selama ini dia ingat. Tapi dilupakan nama. Dan di sisi para malaikat nama dia juga hilang. Dan di sisi pintu syurga juga nama dia hilang. Sehingga sebaliknya berlaku. Ini disebut dalam hadis. Hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga antaranya dengan syurga cuma sejengkal. Lalu dia melakukan amalan yang tidak baik. Maka dia masuk neraka. Seorang bila dia buat baik, dia tak akan terus bertukar buat jahat. Tetapi dia mulakan dengan tinggalkan kebaikan itu dulu, baru dia buat jahat. Untuk dikenali sebagai orang jahat setelah jadi orang baik. Ini kesan tidak istiqamah. Namanya terpadam satu persatu. Di sisi orang beriman, namanya terpadam di sisi pada malaikatnya. Sehingga sampai peringkat, namanya terpadam di sisi Allah di kalangan orang-orang yang baik. Sebagaimana disebut dalam hadis tadi, dia dah patut masuk syurga dengan amalannya. Tapi sesuatu berlaku pada diri. Allah ubah nama dia. Sebab itu Nabi ajar kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dengan agamamu dan ketaatan padamu. Diubahnya. Akhirnya daripada tempat ke syurga dan sebalik. Saya katakan orang yang baik, cara dia bertukar jadi jahat, bukan dia buat jahat terus tak. Ditinggalkan kebaikan dibuat dulu dan lama-lama dia mendekati kejahatan. Dan bila Allah Ta'ala nak beri orang tu jahat jadi baik, Allah jadikan dia tinggal dulu kebiasaan kejahatan dia. Mana dia dah tak istiqamah buat jahat. Tadi tak istiqamah buat baik, ini tak istiqamah lagi buat jahat. Dulu jahat tiap hari, dia boleh tinggalkan. Tinggalkan, kemudian mula Allah pindahkan dia buat baik, kemudian berterusan buat baik. Untuk jadi orang baik. Jadi istiqamah ni dia beri kesan besar. Sebab itu dalam Quran sebut, wala takunu kallati, jangan jadi macam seorang perempuan. Naqadat ghazlaha, yang menguraikan kaitannya ataupun benda yang dikaitnya selepas dia menjadi kuat. Ada perumpamaan seorang perempuan, dia ambil benang dia pun kait jadi kopiah, jadi baju, jadi jubah ke jadi apa, kait. Kait itu tuan-tuan kalau ditarik dia habis terus. Tukang kait kan dia ada tempat. Kalau ditarik ni hilang semua. Bagaimana benang tadi, jarum tadi tu masuk setiap sudut. Dia akan terus pintas sampai siap baju. Sebelum dia ikat mati di hujungnya. Tapi kalau tengah-tengah kait, dah comel, dah tiba, dihancurkan dengan cara menarik. Habis. Maka Allah beri perumpamaan macam perempuan yang naik lama, berbulan. Tiba, dia sendiri rosakkan kaitan, bukan orang lain. Dia. Kita dah istiqamah bertahun hidup kita, 20 tahun, 30 tahun. Tiba kita sendiri yang menghentikan kebaikan yang kita biasa buat. Yang biasa ngaji, berhenti ngaji. Yang biasa menuntut ilmu, berhenti. Yang biasa jaga solat tahajud, berhenti. Yang biasa sedekah, berhenti. Siapa berhentikan dia? Dia berhenti sendiri. Tak ada orang hentikan dia. Kita kena ingat, tak ada seorang pun boleh hentikan kebaikan kita nak buat. Tak ada. Kerana kebaikan ini, dia ada jalan-jalan yang cukup banyak. Sehingga tak ada orang boleh buat roadblock. Atas jalan raya, polis boleh buat roadblock. Kerana jalan tu tak banyak. Mungkin ada 1-2 jalan. Kalau kita orang ada akal banyak, polis roadblock sini kita tahu, ni ada jalan lain. Lepas tu polis dia tak buat roadblock kat kampung. Sebab kampung ada 1000 jalan. Dia buat roadblock sia-sia tunggu sampai tengah hari. Orang kampung, semua tanah tu boleh jadi jalan. Tapi di bandar, kita orang bandar, jalan banyak ni je. Nak ke bandar, nak tempat kerja ni. Di sekat di situ, jam lah kita 3 jam, tunggulah kita dihukum. Kalau kita buat salah. Saya nak sebut, kebaikan kita ni banyak. Tak ada seorang pun boleh halang kebaikan kita buat. Yang boleh halang kebaikan kita buat ialah diri kita sendiri.
Tuan-tuan yang tak nak baik. Kalau kata halang belajar. Tak ada orang halang awak belajar. Awak tak boleh belajar dengan ustaz. Ni yang belajar dengan ustaz tu. Mana boleh halang? Awak saya halang. Tak. Ya ustaz tak boleh kuliah ni, kita budak tak belajar. Bukan salah ustaz. Awak yang salahkan, ustaz lah yang ada. Tok guru lah yang ada. Belajar tu tak boleh berhenti. Semenjak ustaz saya mati, ustaz, dah tak belajar dah saya. Ustaz awak yang mati, hentikan awak belajar. Ataupun awak yang mati, hentikan kebaikan tadi. Ustaz kita mati, kita pun stop belajar. Dan ustaz yang mati ni tak pernah pun suruh kita stop belajar. Tapi dia dah sampai masa, dia matilah. Kita jangan mati sebelum sampai masa. Lalu kita sendiri yang halang diri kita belajar. Kenapa? Ustaz kita dah tak ada. Dan orang tu tetap banyak. Hujah, kita tak punya hujah untuk berhenti buat kebaikan. Saya sebut tadi, tak ada orang boleh halang kebaikan kita buat melainkan diri kita sendiri. Tak ada siapa boleh halang. Kerana kebaikan dalam agama ni banyak. Terlalu banyak. Tuan-tuan tak boleh sini, tuan-tuan kat sini. Tuan-tuan dengan sebab miskin tak boleh buat yang ni. Tuan-tuan dengan sebab miskin, tuan-tuan boleh buat yang ni. Tuan-tuan kaya tak boleh buat yang ni. Tuan-tuan kaya boleh buat yang ni. Maka setiap orang dia boleh buat benda kebaikan berdasarkan keadaan dirinya. Dia tak boleh kata, kalau saya jadi pemimpin, saya akan buat baik sekarang. Tak, awak jadi rakyat pun awak boleh buat baik. Tak tunggu jadi pemimpin. Kalau saya kaya, saya akan buat sekarang. Tak tunggu kaya, awak sekarang pun boleh buat. Kalau dah Imam Mahdi turun, saya baik. Tak payah turun Imam Mahdi. Turun ustaz, turun qadhi, cukup lah. Kalau awak betul nak buat baik, tak payah tunggu Imam Mahdi. Tapi orang berkata, tunggu orang tu, tunggu orang ni, tunggu saya begitu, tunggu saya begini. Tunggulah ustaz, saya pencing, saya akan. Kenapa tunggu pencing? Tak tunggulah saya, anak dah besar, cucu dah besar, saya akan. Kenapa tunggu cucu besar, anak besar? Sedangkan kita tak ada satu perjanjian dengan Allah bila kita patut mati. Yang kita tahu, semuanya ilmu Allah. Jadi, orang-orang yang tutup kebaikan kita sendiri, bukan orang lain. Tak ada orang boleh tutup kebaikan kita. Ada seorang pun mampu punya kuasa untuk tutup kebaikan kita. Kerana kebaikan itu yang menutup diri kita sendiri. Sebab itu kita nak istiqamah. Istiqamah menjadikan kita berusaha buat baik. Sehingga manfaat kebaikan itu tetap kita dapat dalam semua keadaan dan situasi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.